Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alas zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapa-bapa, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung kuliah maghrib dengan tafsiran surah Al-Baqarah. Kita berpindah kepada ayat yang ke-8. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ayat 8 hingga 10. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka nak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sedar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah Ta'ala menambahkan penyakitnya itu, dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan mereka berdusta. Baik, kaum muslimin dan muslimat kalian, pada siri yang lepas kita bicarakan sifat orang-orang yang beriman. Lepas tu berkenaan dengan sifat orang-orang yang kafir. Jadi pada malam ni gulungan yang ketiga adalah sifat orang-orang munafik. Pada kuliah lepas kita sentuh sedikit apakah makna munafik itu sendiri. Cuma sedikit daripadanya saya nak ulang sedikit. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila beliau mendengar firman Allah Ta'ala berkenaan dengan nama munafik, dan beliau mendengar ucapan Nabi berkenaan dengan munafik, lalu Ibnu Abbas dia nak tahu makna munafik ni, kaum muslimin dan muslimat kalian. Dia pergi sebuah kampung Badui, kerana orang Badui ni ialah orang pribumi Arab yang tahu asal bahasa Arab secara yang jati. Apabila dia sampai kampung Badui itu, dia bertanya, apakah makna munafik? Hingga orang Badui terkejut sambil berkata, daripada mana kalimah ni kamu dapat? Sedangkan orang Badui ni orang Arab, dia pun terkejut juga. Cuma orang Melayu dia tak terkejut. Dari mana kalimah ni kamu dapat? Lalu disebut di Al-Quran dalam hadis Nabi SAW. Lalu diterjemahkan munafik
berasal daripada kalimah nafaq. Munafiq dia berasal pada kalimah nafaq, nun fa qaf, nafaq. Kerana bahasa Arab ni kalau kita belajar dia ada kalimah asal. Macam kita kata makanan, asalnya perkataan makan. Munafiq dia berasal dari kalimah nafaq. Nafar adalah seekor binatang yang kecil daripada dab dan besar sedikit daripada cicak kubin. Itu nafaq. Dan dia binatang yang duduk di padang pasir. Apabila dia duduk di padang pasir, dia tak seperti binatang-binatang yang lain. Nafaq ini, binatang-binatang yang lain bila duduk di padang pasir, rumah dia dalam pasir tu, dalam tanah, dia cuma gali satu lubang saja. Lubang itulah lubang masuk, itu lubang keluar. Binatang nafaq ni dia tidak begitu. Dia duduk di padang pasir, rumah dia dalam tanah, dia ada dua lubang. Lubang balik hilir satu, lubang balik ulu satu. Apabila dia nak keluar lubang balik ulu, dia tengok ada musuh tak ada musuh. Kalau ada musuh, dia pun pergi balik hilir. Ada musuh tak ada musuh, ada kulu kilir kulu kelisir. Itu sebab orang munafik ni, binatang nafaq ni binatang yang bijak. Itu sebab orang nak jadi munafik ni dia jenis orang bijak. Bijak putar belik, bukan bijak benar. Jadi dia kulu kilir ni, jadi diterjemahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, rupanya binatang nafaq ni dia bila dia terjemahkan sifat munafik, bila orang munafik ni kaum muslim, bila dia nampak Islam tak ada keuntungan dengan dia, dia ambil Islam. Tapi apabila Islam tu memayahkan dia, tak ada untung, dia tinggal Islam. Itulah munafik. Dia kulu kilir. Itu dia. Lalu akhirnya seorang ulama tafsir yang cukup terkenal yang bernama Ibnu Katsir rahimahullahu taala menterjemahkan secara perkataan yang padat, al-munafiq izharul Islam wa idmarul kufur. Dia kata menzahirkan Islam, dia menzahirkan Islam, tapi dalam hati dia ada perkara-perkara yang kufur, yang dia tak setuju dengan Islam. Itulah munafik. Baik. Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan munafik ini terbagi pada dua. Pertama, munafik i'tiqadi. Munafik dia sudut keyakinan. Dan yang kedua, munafik amali. Mana-manalah pandangan ahli ulama berkisar daripada dua keadaan ini. Munafik ni dia terbagi pada dua. Pertama, munafik i'tiqadi. Munafik dia sudut keyakinan dia, yakni kufur, kekal dalam neraka, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, fi darki asfali minan nar, iaitu duduk neraka paling bawah sekali. Baik. Yang kedua ialah munafik segi amali, segi perbuatan. Ini tak keluar daripada Islam tetapi berdosa besar. Baik. Itu saya ulang sedikit. Sekarang kita baca ayat yang ke-8. Sebelum nak terjemah ayat ini atau hurai ini, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala memaparkan beberapa sejarah. Yang pertama, munafik ini diwujud ketika mana Nabi di Madinah. Di Mekah tak ada munafik. Okey, saya ulang semula. Sejarah yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, munafik ni dia wujud di Madinah, dan di Mekah tak ada lagi munafik. Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, yang paling ketara sekali apabila Nabi SAW dapat kemenangan di dalam peperangan yang dikenali dengan Badar Al-Kubra. Bila menang dalam perang Badar, Nabi adalah kaum muslimin dan muslimat kalian ada kuasa, ada kekuatan, maka timbullah munafik. Al-maklum,
Orang munafik ni ketua dia pada Madinah dulu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni bila Nabi SAW datang ke Madinah, tak timbul lagi dia seorang munafik. Tak timbul lagi. Yang timbul setelah mana berlakunya kejayaan Nabi, kemenangan Nabi dan peperangan Badar. Sebabnya apabila berlakunya Khaus dan Azrat berbalah dan Nabi SAW menyatukan mereka, sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul pada ketika Nabi datang, dia ni adalah dilantik sebagai raja dan ketua oleh kaum Khazraj. Sejarah dia lah. Jadi apabila Khazraj sudah masuk Islam, Aus sudah masuk Islam, maka kaum muslimin dan muslimat kalian, orang tak taat lah dia sebagai raja, sebagai ketua. Maka itulah sifat kedengkian dia. InsyaAllah kita cerita dalam Quran nanti. Dia buat perancangan menzahirkan Islam, lalu kaum muslimin dia menyembunyikan kekufuran. Itu mukaddimah dia. Sekarang baru kita masuk ayat ya. Baik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Sebagaimana tafsir dalam Adwaul Bayan yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin An-Sakiti, apa maksud dia? Kalau kita lihat dalam surah Al-Munafiq, bahawa munafik itu iza ja'akal munafiqun, bila datangnya orang munafik itu kepada kamu wahai Muhammad, mereka berkata apa? Innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Tengok, apabila dekat Nabi dia mengaku Nabi itu adalah Rasulullah. Itu sebut dalam ayat wa minan nasi man yaqul, di antara manusia ada berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah, kami beriman pada kamu Muhammad, kau beriman pada hari akhirat. Ini segi kata lidah dia, tetapi dia punya perbuatan etikad tidak sama. Maka atas dasar ini Ibnu Katsir kata, orang munafik kaum muslimin dan muslimat kalian, dia menzahirkan kebaikan, dia menyembunyikan kejahatan. Na'udzubillah. Dia menzahirkan kebaikan, tetapi dia menyembunyikan kejahatan. Itu di antara sifat munafik. Kalau dia bercakap kaum muslimin dalam TV, dia baik belaka. I'm sorry dia cakap begitu kan. Kalau bercakap dalam TV, dia baik belaka. Rupanya dia lah kaki segala kaki-kaki. Boleh faham itu? Ada juga macam tu. Dia baik habis. Kadang-kadang orang tak nampak dalam masalah ni. Sedangkan wa ma hum bimu'minin, maka mereka sebenarnya tidak beriman. Ini apa? Allah Ta'ala menyatakannya. Tapi dari sudut pandangan mata manusia, kita tak tahulah mereka ni beriman ke tidak. Cuma Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, wa ma hum bimu'minin, mereka ni sebenarnya tidak beriman. Tapi segi kita sendiri tak boleh. Itu sebab kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami kenal siapa dia munafik dan siapa dia muslim, siapa dia kufur. Tapi setelah mana kewafatan Nabi, kami tak tahu dah siapa sebenarnya munafik. Kami cuma tahu Islam dan kufur saja. Sebab apa begitu ya? Kata-kata Ibnu Mas'ud ni cantik. Sebab apa? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat nama dia Huzaifah ibnu Yaman. Huzaifah ibnu Yaman ni ialah dia seorang penyimpan rahsia Nabi. Orang kata zaman sekarang ni itu sesulit lah. Dan Rasulullah sendiri yang beritahu Huzaifah ibnu Yaman siapa dia orang munafik. Lalu akhirnya Huzaifah bin Yaman dia ada buku daftar dia, buku dia tulis nama-nama orang munafik
yang Nabi beritahu berpandu pada wahyu. Ini orang munafik, ini orang munafik, ini orang munafik. Okey. Tetapi selepas wafatnya Nabi, tak ada wahyu dah. Itu sebab kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, setelah wafatnya Nabi kami tak tahu siapa orang munafik yang sebenar dah. Sebab nama dia tak ada. Itu sebab berlaku satu ketika kaum muslimin dan muslimat kalian. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia datang kepada Huzaifah ibnu Yaman. Dia kata, ya Huzaifah, adakah namaku tercatat dalam buku daftar kamu yang dinyatakan oleh Nabi aku ni seorang munafik? Lalu apa kata Huzaifah? Subhanallah ma taqul. Maha suci Allah apa yang kau katakan ni. Maka Umar berkata orang munafik. Na'udzubillahi min zalik. Jadi itu sebabnya pada zaman Nabi kenal orang ni munafik betul. Zaman kita tak kenal dah. Cuma zaman kita boleh kenal dengan sifat saja. Ni sifat munafik. Tapi nak mengatakan ini munafik, yang betul kita tak tahu. Itu sebabnya dalam kaedah fiqh mengatakan nahnu nahkum bizawahir wallahu tawalla bisarair. Kita cuma berhukum cara zahir saja. Pakar rahsia yang benda bertaluk dalam hati ni kita serah pada Allah Taala. Jadi sekarang nak kenal sifat orang munafik, wa minan nasi man yaqul, di antara mereka ada manusia dia berkata amanna billah. Dia kata dia beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, sedangkan mereka tidak beriman. Secara terjemah, secara realitinya, ya Allah, orang munafik ni muslimin, dia pandai, dia bercakap baik dengan orang, tapi dia munyikan kejahatannya. Itu dia. Baik. Habis ya. Dan seterusnya. Kadang-kadang ada juga kaum muslimin dan muslimat kalian, bila orang mengajar dia mari ikut. Orang pakai serban dia pakai serban. Orang pakai jubah juga. Kita nampak dia baik dia betul. Betul tak betul? Nampaknya rupa-rupanya datang mengajar bukan nak belajar sungguh. Dia nak apa dia? Tak faham? Kena ulang semula. Kadang-kadang dia pakai jubah dengan macam kita pakai jubah. Semua ada berkitab belaka, bertulis belaka kaum muslim-muslimat. Dia nampak kebaikannya. Kita percaya baiknya dia tu. Rupa-rupanya bukan datang nak belajar. Datang nak mengintip orang. Apa orang belajar? Lepas tu duk repot. Ni ya? Ni dia. Ni teranglah kaum muslimin dan muslimat. La ilaha illallah. Quran ni kalau dibaca setiap hari akan bertemu misal-misalannya tertentu. Baik. Cukup dia tu, faham dia tu. Baik. Dan seterusnya firman Allah Taala, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Baik. Maksudnya, maka mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sedar. Apa maksud menipu Allah dan menipu orang beriman? Kalau kita lihat di kalangan mufassirin mengatakan, apabila perancangan orang-orang munafik ni kaum muslimin dan muslimat kalian, dia buat sesuatu seolah-olah macam benda tu Allah Ta'ala tak ada perancangan untuk dia, macam Allah Ta'ala tak tahu perkara yang dia buat. Dan dia nak menipu juga orang beriman dengan macam-macam cara dia buat menipu orang beriman. Tapi apakah kesudahannya? Apa yang dia buat itu, dia tak tahu bahawa Nabi ada wahyu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dan kaedah-kaedah dalam Islam pun ada. Kaedah dalam Islam ni apa dia? Kaum muslim muslimat kalau dibuat oleh ahli ulama, benda yang baik kalau dibuat secara ikhlas, dia akan nampak kebaikan itu secara ikhlas. Tapi benda yang baik tapi tak dibuat secara ikhlas akan kenampakkan keburukannya. Okey.
Banyak kaedah ni. Macam ni kita buat kaum muslimin dan muslimat kalian. Ada satu kaedah syarak ni. Yang pertama, dicongkel oleh para alim ulama. Kenapa ya kita tengok Lailatul Duyuf, kita ambil bab lain ni, iaitu malam tetamu, hormat ke jiran. Kenapa disebut 3 hari? 3 hari. Sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, manusia ni kalau betul-betul dia buat baik, dia boleh tahan lama. Tapi kalau dia tak baik, 3 hari tu tempelaklah keburukan dia. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, orang jadi tetamu ni duduk rumah orang 3 hari balik I'm sorry nampak kasar. 3 hari tu tuan rumah dia boleh berjaga lagi perangai dia, akhlak dia, boleh faham tu. Itu sebab kita ni kaum muslimin dan muslimat bagus. Ayah mentua, mak mentua ni bagus belaka, baik belaka, nak suruh menantu tinggal rumah dia. Tetapi kaum dalam Islam tak digalakkan. Kalau boleh biarlah menantu duduk rumah lain. Itu sebabnya dalam kaedah fiqh dia kata wajib ala seorang itu, iaitu an-nafaqatu wasukna, wajib bagi nafkah dan tempat tinggal. Sebab apa? Sebab kalau duduk dengan ayah mentua, mak mentua ni, berapa lama agaknya boleh tahan ayah mentua jaga perangai dia? Menantu agaknya berapa lama dia boleh tahan? Okey, ayah mentua dengan mak mentua tak baloh ke dia? Baloh kan? Menantu bakat tengok je. Menantu baloh tak baloh? Lagi baloh, betul-betul. Jadi atas tu kaum muslimin dan muslimat kalian, biar duduk di luar. Jadi atas dasar ini para ulama mengatakan kaum muslimin, perkara yang baik kalau dibuat dengan cara yang elok, berpandu pada baik, insya-Allah natijah dia baik. Tapi kalau benda itu tidak baik, dibuat perkara baik, tak lama akan dinampakkan perbuatannya. Maka itu sebab timbulnya ayat yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, iaitu mereka nak menipu Allah Ta'ala dan orang beriman, sedangkan mereka menipu diri mereka sendiri. Perbuatan mereka itu menipu. Baik, dia ingat macam Allah Ta'ala tak tahu perbuatan dia. Baik, wa ma yash'urun, tapi mereka tidak sedar. Baik, cuba kita tengok. Okey, ambil satu bab yang lain. Orang yang menipu, orang dia menipu, orang mencuri, orang menipu, orang macam-macam. Dia sedar tak diri dia tu bahawa yang dia nak menipu Allah Ta'ala, dia nak menipu orang beriman. Bermaksud dia menipu, dia tak tahu ke Allah Ta'ala tu tahu dia menipu. Itu yang dimaksud dalam ayat kaum muslimin dan muslimat kalian, dia nak menipu Allah seolah Allah Ta'ala tak tahu. Itu sebab saya katakan kaum muslimin dan muslimat kalian, itu sebab asas manusia ni lain tak bukan dari sudut hati. Itu sebab Nabi SAW bersabda, ala inna fi jasadi mudghah wa idza salat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wal qalb. Dan ingat dalam seketul manusia, dalam badan manusia ada seketul daging. Bila dia baik, insya-Allah jadi baik. Dan bila tak baik, dia tak baik. Atau solat buat tak, kalau hati tak baik, jangan buat baik-baiklah kaum muslimin. Ala in, tetap bukan hati, daging itu adalah hati. Baik. Wa ma yash'urun, mereka tidak menjedar atas perbuatan mereka. Baik. Habis. Dan seterusnya, saya ringkaskan lagi ya. Cuba kita tanya, kadang-kadang orang berkata, dia tu tak malu ke buat macam tu? Dia tu tak takut ke lagu tu? Tak, dia wa ma yash'urun. Dia tidak akan sedar. Sebab kalau kita dengar orang kata dia tu Allah puas ceramah dah, tak faham. Tak reti-reti. Betul lagu tu? Ya. Wa ma yash'urun, mereka tidak sedarkan diri. Jadi apabila dia timpa bala, baru tu dia sedar. Okay. Sebab apa berlaku demikian? Firman Allah Ta'ala,
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Kerana dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya itu, dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan mereka berdusta. Para ulama mengatakan fi qulubihim maradun, dan hati mereka ada penyakit. Ada 3 tafsiran di kalangan ahli ulama. Yang pertama, dalam hati mereka ada penyakit. Yang pertama ialah penyakit keraguan. Keraguan. Yang kedua, ada pendapat ulama kata penyakit dalam hati mereka ni ada riak. Dan yang ketiga, penyakit dalam hati mereka inilah kekejian dan kekotoran. Itu kata fi qulubihim maradun, dan hati mereka ada penyakit. Ada ulama mentafsirkan keraguan. Yang kedua adalah riak, dan yang ketiga adalah kekejian dan kotoran. Lalu Ibnu Katsir merumuskan pendapat itu dengan mengatakan bahawa 3 tafsiran itu adalah pas, adalah boleh. Maka dalam hati mereka itu ada penyakit keraguan, ada penyakit riak, ada penyakit kekejian. Cuba kita lihat ya. Baik. Di antaranya penyakit ragu, kerana mereka meragukan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyakit ragu kerana mereka meragukan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab fi qulubihim maradun, dan hati mereka ada penyakit ragu. Sebab apa? Ragu tentang risalah yang Nabi buat, ajaran Nabi bawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Itu katakan ragu. Yang kedua ialah penyakit hati ada riak. Sebab apa riak? Sebab orang munafik ni kaum muslimin, dan sebab ada penyakit riak, kerana setiap amalan dia semua nak zahir ke orang, nak mengatakan dia Islam. Letih kaum muslimin, letih. Itu dia. Setiap amalan nak suruh orang tengok belakang. Yang ketiga ada kekejian. Kenapa? Kerana ragu atau riak ni merupakan satu benda yang keji dan kotor. Maka itu sebab kata ulama bertafsir demikian. Jadi jelasnya fazadahumullahu marada, maka Allah Ta'ala tambahkan penyakit itu, ragu bertambah, riak bertambah, dan juga kaum muslimin kekejian bertambah, kata orang munafik itu. Baik. Habis ya. Kita ambil satu hadis. Disebut dalam hadis, kalau orang buat baik, ada satu hadis ya. Bila ini hadis dalam peperangan Tabuk. Bila dalam peperangan Tabuk, kata Nabi SAW, infaklah sekalian akan harta sekalian. Infaklah kalian akan harta kalian. Ada orang menginfakkan harta dia dengan banyak, dan bila ada setengah orang infak dengan harta yang banyak, orang munafik kata apa? Itu sudah tentu dia berinfak dengan keadaan riak. Tapi dia nak berinfak tidak. Bila ada para sahabat berinfak dengan banyak harta, itu riak tu. Pandai dia kata. Tapi apabila seorang sahabat yang miskin cuma berinfak dengan segantang gandum je, segantang gandum, dia kata apa? Allah Ta'ala tak pandanglah segantang gandum tu. Itu dia. Kalau orang buat baik ni ada je dia mengejek-ngejek dia. Sebab apa? Sebab hati dia ada penyakit. Jadi baik. Baik. Kalau kita ambil isu semasa ni sedap sikit kaum muslimin, tapi takut jadi kecoh lah. Kalau bila orang cakap Islam, kaum muslimin dan muslimat kalian, tengok, kalau adalah orang yang bercerita tentang Islam, bercakap tentang Islam,
Apa dia kata? Ada je kaum muslimin dan muslimat kalian, dia mempelekehkan orang yang cakap kalau orang cakap Islam, dia mudah sangat nak pelekeh. Contoh begini. Okey. Kita ambil satu masalah berhubung dengan syariat. Kita ambil bab menutup aurat sudahlah. Bila diwajibkan menutup aurat, apa orang yang mengaku diri di Islam, dia pandai mengejek. Sebab benda tu dia tak boleh terima. Dia akan kata, menutup aurat ni zaman Nabi je. Kerana orang Arab nafsu dia kuat. Orang Melayu tak apa, nafsu dia tak kuat. Adakah begitu? Tengok dia. Tu terang Allah tak diterang dalam hadis begitu. Bila ajak kepada Islam, dia kata tak ada. Cuba kita lihat zaman sekarang ni ya. Ini saya ambil tafsir Profesor Dr. Hamka. Dr. Hamka lebih jelas sebab dia hidup di zaman suasana moden. Apabila nak ajak mereka kembali pada Islam, mereka tak nak. Cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, tengok ya. Sampai saya teringat satu ketika dulu. Apabila kerana tempat kita ni kadang-kadang musibah ni macam bermusim. Kalau musim insiden dia. Musim buanok. Bermusim rogol dia. Pelik kadang-kadangnya. Istilahnya orang kata bermusim lah. Tapi satu hari kaum muslimat kalian, bila budaya rogol ni terlalu hebat sangat, orang kata kembalilah kepada Islam. Tapi semua orang tak ada. Bila tak ada, membuatkan satu ideal, beri cadangan, apa nak buat orang nak mengelak daripada masa rogol? Apa nak buat? Orang tua pun kena rogol tau. Lalu akhirnya ada satu cadangan yang menggelikan. Nak mengelak daripada masa rogol ni, naklah perempuan keluar kena buat spenda daripada besi. Tengok. Namun nak kembali pada Islam tak ada. Kena buat seluar dalam daripada besi. Logik ke tu? Logik. Saya teringat macam ni ya. Sebab tak rajin seluar dalam daripada besi. Perempuan bawa pergi kerja, tiba-tiba terlupa kunci. Bila terlupa kunci, agak-agak nak buat macam mana? Nak kencing nak berak. Pergilah ke tukang besi. Tukang besi pun buat. Tukang besi pun rogol sama. Tengok kan kaum muslim. Ada je. Apabila kaum muslimin budaya rempik. Rempik ni kaum muslim, dia tak nak kembali pada Islam. Jadi sampai peringkat manusia memberi pendapat nak mengelak ke rempik ni, beragut-ragut bukan rempik. Beragut ni macam mana? Kita minta lah bantuan daripada mak rempik untuk mengelak daripada budaya ragut. Kadang-kadang mak rempik tu lah meragutnya, minta tolong pada dia. Cukup dah tu. Jadi pemikiran manusia apabila mengajak kembali kepada Islam tu, memang sekarang tu tanya, berjaya atau tidak? Memang tidak berjaya. Tidak berjaya. Tapi tak mau kembali. Sebab apa? Kerana di dalam hati itu ada penyakit. Penyakit ragu tentang risalah hukum hakam yang Nabi bawa. Itu munafik. Penyakit riak dan sebagainya. Itu ditambahkan penyakit itu. Dan apa yang berlaku? Firman Allah Ta'ala, walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Dan sesungguhnya bagi mereka azab yang pedih disebabkan mereka berdusta. Baik, para ulama mengatakan azab yang pedih ni sama ada di dunia atau juga di akhirat. Tetapi akhirat sudah pasti. Kadang-kadang kaum muslimin di dunia sudah merasa azab itu. Tak adalah azab yang paling pedih di atas dunia ni kaum muslimin dan muslimat kalian
apabila tidak ada ketenangan jiwa. Sebab ada ulama kata mereka dikenakan azab yang pedih ni di akhirat kelak. Ada di kalangan mereka kata azab yang pedih ni ialah tidak ada ketenangan jiwa. Manusia ini hidup atas dunia, yang pertama ketenangan jiwa. Kalau tidak ada kaum muslim muslimat kalian, itu merupakan azab bagi dia. Apalagi azab yang paling teruk sekali, iaitu di akhirat, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, dalam Quran disebut, kerana orang munafik itu tempat dia neraka yang paling bawah sekali. Baik, itu 3 ayat ya kita ambil. Okey, cuba kita ambil pendapat alim ulama. Adakah orang munafik ini bila tahu kemunafikannya boleh dijatuhkan hukuman bunuh? Ini pandangan alim ulama. Orang munafik bila tahu kemunafikannya, adakah dijatuh hukuman bunuh disebabkan dia adalah segi hakikatnya adalah kafir? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tengok pendapat Imam Syafi'i ya, yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Rasulullah SAW menahan diri untuk tidak membunuh kaum munafik walaupun diketahui kemunafikannya selama nampak keislamannya. Baik, okay, cuba tengok ya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Rasulullah SAW menahan diri untuk tidak membunuh kaum munafik walaupun diketahui kemunafikannya melalui wahyu. Lima ada selama nampak keislamannya. Kenapa? Tahu munafik tapi ada juga dia buat perkara Islam, maka Nabi SAW menahan diri untuk membunuhnya. Ada satu kisah ya. Satu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul dia meninggal dunia. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Rasulullah pergi mengiringi jenazahnya ke kuburan. Rasulullah mengiringi jenazahnya ke kuburan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dia tu munafik. Buat apa diiringkan jenazahnya ke kuburan?" Maka sebab ada kita nampak keislaman dia. Itu sebabnya Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam dipandang segi zahir. Akhirnya bila sampai dekat kubur, turunlah ayat Quran. Turun ayat Quran yang bukan nak kata membetulkan Sayyidina Umar, tidak. Bermaksudnya menyokong pendapat Sayyidina Umar, iaitu dengan dalil cukup kuat. Jangan kamu semayang ke atas orang munafik dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Jadi kata Imam Syafi'i, bunuh tidak boleh, tetapi semayang orang munafik ni jangan disemayangkan dan janganlah berdiri di atas kuburnya. Maksudnya ialah pergi hantar mayatnya ke kubur pun tidak boleh. Jadi baik, kita tengok pendapat Imam Malik. Berpendapat bahawa sungguh Nabi SAW menahan diri untuk tidak membunuh kaum munafik. Dimaksudkan untuk menjelaskan pada umatnya bahawa seorang hakim tak boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya semata-mata. Imam Malik pun sedap pendapat dia. Sebab apa ya? Kenapa Rasulullah SAW menahan diri daripada membunuh orang-orang munafik, senjata munafik dia, untuk beri pengetahuan kepada umat dia? Sebab lepas aku mati ni, tak siapa tahu dah hakikat orang munafik yang sebenarnya, tak tahu. Maka itu sebabnya Imam Malik kata bahawa Nabi tidak menjatuhkan hukuman supaya umat di zaman akan datang tidak memutuskan hukuman berdasarkan kepada nampak zahir saja. Jangan begitu. Nampak apa nama bertuan pada ketuan semata-mata. Sebab orang munafik ni dipandai berpura-pura, bukan sekadar nak membunuh semata-mata. Itu sebabnya Rasulullah tidak membunuh mereka. Baik, okey. Kecualilah kalau zahir. Zahir, kalau zahir ni masuk bunuh. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintah untuk memerangi manusia. Manusia macam mana? Yang menunjukkan sifat penentangan tak ada Islam terus terang. Kalau munafik tu nampak terus terang di sifat orang Islam,
Ketika tu barulah bunuh. Kalau tak nampak jangan dibunuh. Baik. Azan dulu. Baik. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi al-salati al-karimah. Okey, kesimpulan keseluruhannya, kalau kita nak ambil satu ayat lain pula jadi panjang ya. Jadi kesimpulan keseluruhannya, kalau kita nak lihat dari sudut sifat-sifat orang munafik secara lengkap, boleh beli satu buku yang kecil yang dikarang oleh Dr. Randes Hanafi Muhammad. Nama buku itu ialah 50 sifat-sifat munafik yang digali daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Cara keseluruhannya kaum muslimin dan muslimat kalian, kita nak tahu munafik dari sudut i'tiqad, munafik dari segi perbuatan. Ada satu buku yang cukup lengkap, tapi kecil, lengkap, padat, yang dikarang oleh Dr. Randes Hanafi Muhammad. Dia orang Kelantan tak silap saya. Dia karang satu buku, nama dia 50 sifat munafik. Jadi dalam kuliah tafsir ni, kalau saya nak baca 50 tu jadi panjang lah. Kaum muslimin dan muslimat kalian, cukup saya berikan tajuk buku, lepas tuan-tuan belilah. Intai-intai daripada diri kita sendiri atau pada orang lain, ada tak sifat-sifat itu ya. Sebab zaman sahabat dulu kaum muslimin dan muslimat kalian, sampai bab munafik ni sangat menggerunkan dan menakutkan. Tapi di zaman kita berlainan. Benarlah kata Anas bin Malik, pada zaman kami perkara yang kecil kami anggap besar, tapi akan sampai pada satu zaman perkara yang kecil, dosa kecil tak ada apa-apa, dosa besar anggap perkara kecil. Okey, wallahu alam. Cukuplah. Ya. Kalau dia kata orang ni dia nak mengelakkan daripada melaksanakan hukum Allah, contohnya pemerintah yang cuba mengelakkan melaksanakan hukum Allah, adakah termasuk belajar jadi munafik? Adakah Termasuk belajar jadi munafik? Ya kaum muslimin dan muslimat kalian, itu memang jelas. Barang siapa yang ada kuasa tapi dia nak mengelakkan jatuh atau menjalankan hukum Allah Ta'ala dan berkepercayaan kepada hukum yang lain, itu sifat munafik. Contohnya kaum muslimin, ada orang mengatakan, itu sebab kita katakan fi qulubi maradun, dalam hati dia ada keraguan. Sebab ada orang kata kalau kita haramkan arak, huru-haralah negara kita. Ini keraguan. Itu jelas sifat kemunafikannya. Na'udzubillah, itu boleh terkeluar daripada Islam. Tidak keyakinan. Itu sebab kata setengah orang pula kata kaum muslimat, tak boleh jalan sebab masyarakat kita masyarakat majmuk. Cuba tanya balik, masyarakat majmuk tu siapa dia jadi? Ambil ilmu balik. Masyarakat majmuk siapa jadi? Allah Ta'ala jadi. India, Cina, Melayu, Batok, apa semua Tuhan jadi belakang. Apabila kita kata tidak sesuai kalau masyarakat jemuk, Allah Ta'ala tu jahil ke? Tak tahu ke masyarakat jemuk? Itu dia pergi ke situ. Itu na'udzubillah, Imam Mazalik. Itu dia. Itu banyak orang kata begitu. Baik. Ada pula orang kata, ustaz, mana boleh, ada yang ramai orang kata ni, mana boleh ustaz, dia memisahkan kehidupan dia dengan Islam. Itu tak boleh. Itu sifat munafik juga. Itu sebab Sayyidina Umar pernah doa, diajar oleh Nabi. Apa nak? Allahumma fadni bi islami qa'ima. Ya Allah, mu peliharalah aku, ya Allah peliharalah aku dengan Islam ketika mana aku berdiri. Dia tak boleh pisah. Dan wafadni bi islami qa'ida. Peliharalah aku dengan Islam ketika mana aku duduk. Kalau dalam keadaan aku duduk, jangan aku pisah dengan Islam. Wafadni bi islami raqida. Peliharalah aku dengan Islam ketika mana aku berdiri. Ketika rakid, ketika aku berkenderaan. Jangan ketika aku duduk, jangan ketika aku berdiri, aku pisah dengan Islam. Maksudnya nak bersama dengan Islam. Itu sifat orang beriman.
Tapi kalau setengah orang kaum muslim semakkan itu ketika berdiri, ketika duduk, ketika menunggang, ketika cara hidup lain, jangan pisah dengan Islam. Tapi kalau orang berpisah dengan Islam itu berat sikit. Kan ramai orang katakan kaum muslimat, mana boleh ustaz, politik dengan agama mana boleh campur. Sudahlah, itu menapik dah. Nak tanyalah kaum muslim, nak tanya sikitlah. Jangan jawab, biar saya tanya. Kalau dia kata politik dengan agama tak campur, nak tanya sikit, masa dia politik, dia agama apa? Ramai tu orang kata begitu. Mana boleh campur? Baik, kalau bukan boleh campur, masa kamu berpolitik, kamu agama apa? Kalau tak ada campur, agama apa? Berat gitu kan? Itu di antaranya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Kenapakah setelah wafatnya Nabi SAW umat Islam itu berpecah? Ada syi'i, ada sunnah. Yang pertama sekali kaum muslimin dan muslimat kalian, perpecahan itu adalah fitrah. Sudah fitrah. Kerana berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang sempat hidup lama setelah mana aku mati ni, Nabi kata dah, setelah mana faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang sempat hidup lama atas setelah mana aku mati ni, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat satu perpecahan yang banyak. Itu dah Nabi kata. Baik. Berdasarkan kepada hadis yang lain, iftaraka ummati, berpecahnya umat aku kepada 73 puak, semuanya dalam neraka melainkan satu. Lalu para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa dia Rasulullah? Mereka kata, "Ma ana alaihi wa ashabi." Barang siapa yang mengikut sunnah aku dan sunnah perjalanan sahabat aku. Jadi apabila soalan ditanya, kenapa bila selepas wafatnya Nabi SAW berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam? Jawapannya, yang pertama, jawapannya perpecahan itu adalah fitrah. Itu sudah dijanjikan oleh Nabi SAW. Yang kedua, kenapanya wujudnya golongan itu, ada Syiah, ada apa, kaum muslimin dan muslimat kalian. Cuma yang cantiknya, saya ambil satu, memang berlaku perpecahan zaman Nabi, tapi pecah mereka tu di zaman Nabi ni terbaik. Cuba dia tengok kan. Pandang sikit sejarah ni. Yang pertama, apabila Nabi wafat, berlalu balah, berlaku dah perbalahan sedikit, tapi tidak peperangan. Siapakah yang layak untuk menjadi khalifah? Mula-mula sekali dah, Al-Abbas Sayyidina Ali menguruskan jasad Rasulullah. Itu sebab dalam hadis Nabi disebut jasad Rasulullah dikebumikan setelah mana 3 hari. 3 hari baru jasad yang mulia itu dikebumikan. Sebab apa? Menghadapi permasalahan. Yang pertama, permasalahannya apabila kaum Ansar dan kaum Muhajirin, bila hari wafatnya Nabi, mereka nak tentu siapa yang layak untuk jadi khalifah. Siapa layak jadi khalifah? Kena pula orang Ansar berkata, yang layak untuk jadi khalifah ialah orang Ansar, kerana bumi Madinah ni bumi dia. Balah tak balah? Memang ada perbalahan. Tapi yang cantiknya bila ada perbalahan, ada jalan penyelesaian. Itu dia. Itu yang paling cantiknya. Balah ni semua ada, itu fitrah. Kata orang lidah dengan gigi pun balah habis. Kan kaum muslimin? Itu memang tak dapat tidak. Jadi yang cantiknya menyelesaikan perbalahan. Lalu akhirnya
Apa berlaku kaum muslimat kalian bila Ansar kata dia layak untuk ganti khalifah ni kerana bumi Madinah ni dia punya. Lalu akhirnya Abu Bakar pun kata bahawa Nabi bersabda, Al-Khalifatu min Quraisy. Sebut Nabi kata Al-Khalifatu min Quraisy, khalifah itu di kalangan orang Quraisy. Bila sebut Nabi kata, terus selesai. Ini yang baiknya. Balah tu adalah fitrah. Itu dia. Tapi yang paling bagus bila jadi balah, terus bila dengar Nabi kata Al-Khalifatu min Quraisy, khalifah daripada Quraisy, semua senyap belaka. Dia berpandu pada hadis. Itu cantiknya. Baik. Yang keduanya kaum muslimin dan muslimat lihat. Bila sebut Quraisy ni siapa yang terkenal? Siapa yang Quraisy? Lain tak bukan Quraisy ni adalah Umar, Abu Bakar. Itu yang terkenal. Jadi apabila fokusnya kepada Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar orang yang bijak, yang telus hati dia kaum muslimin. Dia takut jadi ada tim A, tim B. Terus Abu Bakar kata, tengok orang tua yang tak nak cari balah. Ini orang tua nak cari balah sama. Apa kata Abu Bakar? Yang layak, dia takut apa? Takut pecah. Yang layak untuk jadi khalifah adalah Umar. Selalu dah kaum muslimin. Sebab tak ada kepentingan. Umar pula kaum muslimin, dia kata apa? Kalau selagi mana Abu Bakar masih hidup, Umar tak layak jadi khalifahnya, main kot tu pula kaum muslimin. Itu yang jadi cukup enak yang kaum muslimin. Bukan sekadar bercakap saja. Umar kata selagi mana Abu Bakar masih hidup, Umar tak layak jadi khalifah. Terus dia pegang tangan Abu Bakar, turut berbai'ah langsung. Orang lain pakat turut. Selesai tak perbalahan. Itu cantiknya kaum muslimin dan muslimat. Dan begitu juga, banyaklah itu sebab lain ya. Jadi Nabi kata benda itu memang berlaku. Tapi kalau berlaku perbalahan itu, ini satu panduan untuk kita semua. Kalau berlaku perbalahan, maka apa kita nak buat? Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ar rasyidin. Atas kamu kena ikut sunnah aku dan sunnah khalifah aku, dan gigit lagi sunnah aku dan khalifah aku tu dan gigi raham kamu. Gigit betul-betul. Jadi sekarang ni ada balah tak balah? Lagi banyak balah kan. Bila balah, sekarang Nabi dah beri tunjuk. Nak pegang pada sunnah dia ke? Dengan sunnah para sahabat, barang siapa yang pegang, insya-Allah dia tak ada balah. Tapi barang siapa yang tak berpegang, dia jadi balah. Okey, ambil ayat Quran. Saya tengok dalam tafsiran yang dikarang oleh Dr. Ismail Lutfi. Ayat ni biasa orang dengar. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Naklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah semua sekali. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Kata Dr. Ismail Lutfi, dia orang Yala, orang Tani. Wala tafarraqu ni aku lebih minat mentafsirkan jangan kamu berpecah dengan tali Allah. Bukan maksud jangan kamu pecah ni kamu pecah gitu. Dia kata kamu berpecah dengan tali Allah. Kalau kamu berpecah dengan tali Allah, itu Quran, kamu jadi bala. Okey, pertama itu fitrah. Yang keduanya kaum muslimin dan muslimat kalian, tuan jadi pasangan belaka. Ada lelaki, ada perempuan, ada sejuk, ada panas, ada damai, ada bala. Itu fitrah tuan jadi. Yang kedua, apakah Syiah tu munafik? Gitu pula dah. Apa Rok nak jawab ni? Yang pertamanya kaum muslimin dan muslimat kalian, saya ambil cara umum. Syiah ni dia ada 18 golongan. Banyak, 18 golongan. Dan yang paling teruk bukan sekadar yang munafik, tetapi kebanyakan ulama mengatakan Syiah terkeluar daripada Islam. Terkeluar daripada Islam, bukan sekadar munafik dah, terkeluar daripada Islam. Cuma adalah orang mengatakan, kata Imam Ash-Shawqani, Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ni yang sekarang ni berada di Yaman, sekarang entah ada tidak lagi lah. Itu dia tidak kafir, cuma
Syariat dia adalah sama dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Cuma dia tetap mengatakan melebihkan Ali tu ada, tapi dia tak mengkafirkan sahabat. Tapi kalau Syiah yang ada kaum muslimin dan muslimat kalian sampai dia mengkafirkan para sahabat, itu na'uzubillah, dia mengkafirlah. Itu tak dapat tidak. Jadi dia. Tapi kalau orang tanya, ustaz, adakah Syiah ni kafir? Ya, kebanyakannya adalah terkeluar daripada Islam sebagai fatwa-fatwa di kalangan alim ulama. Baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung ya pada kuliah akan datang.